Salam sejahtera saudara, saya Izzah Aziz Fauzi. Dan saya Reza Abdullah, kami bersama saudara dalam Berita TV3. Antara berita penting malam ini, Jemaah Menteri meluluskan pembenahan 2 pelabuhan baru. Malaysia meminta negara ASEAN membuat pendirian berhubung rancangan Singapura membenarkan Amerika Syarikat menempatkan kelengkapan ketenteraannya. Di Meksiko, 100 orang terbunuh dalam nahas kereta api. Berita sepenuhnya. Pembinaan projek pelabuhan barat di Pulau Lumut dan Terminal Kontena Butterworth Utara atau TKBU di Pulau Pinang diluluskan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Lim Leong Sek berkata Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya semalam meluluskan peruntukan kedua-dua projek itu. Projek Pelabuhan Barat di Pulau Lumut dan Terminal Kontena Butterworth Utara dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Datuk Seri Dr. Ling bagaimanapun enggan mengumumkan jumlah peruntukan itu sehingga proses memanggil tender selesai. Kewangan adalah mencukupi untuk membina jambatan-jambatan dan juga jalan-jalan yang diperlu dan juga membina landasan kereta api antara mainland ke Pulau Lumut. Dan saya percaya ini akan bermula tidak lama lagi dan akan mengambil masa hampir 2 atau 3 tahun untuk dihabiskan. Sebelum ini, Datuk Seri Dr. Ling melancarkan penggunaan 12 jenangkut kontena baru berharga 16,2 juta ringgit di Pelabuhan Kelang. Lembaga Pelabuhan Kelang, LPK, katanya sedang mengubah suai dermaga 19, 20 dan 21 di Pelabuhan Utara untuk menampung pertambahan kontena. Dijangkakan pengendalian kontena meningkat daripada 380,000 kotak tahun ini kepada 400,000 tahun depan dan kepada 1 juta menjelang tahun 2000. Malaysia meminta negara ASEAN segera membuat pendirian berhubung cadangan Singapura membenarkan Amerika Syarikat menempatkan alat kelengkapan ketenteraan di Republik itu. Timbalan Menteri Luar Datuk Dr. Abdullah Fadil Cik Wan berkata, tindakan itu wajar bagi ASEAN untuk memutuskan satu pendirian bersama. Datuk Dr. Abdullah mengulas cadangan Singapura membenarkan Amerika Syarikat menempatkan alat kelengkapan ketenteraannya bagi memudahkan Filipina terus membenarkan pangkalan Amerika dikekalkan di negara itu. Malaysia telah menyatakan pendirian dan pandangannya serta implikasi secara jelas berhubung kedudukan tentera Amerika di rantau ini. Bagaimanapun, Singapura setakat ini belum memberi apa-apa pandangan balas. Negara ASEAN harus memikirkan sensitiviti dan sentimen rakan anggota sebelum mereka memutuskan perkara tertentu yang mungkin membawa kesan ke atas negara anggota. Sementara itu, Indonesia memberitahu Singapura rancangan itu kemungkinan mendatangkan kesan terhadap kestabilan di rantau Asia Tenggara. Sumber-sumber berkata, Singapura juga diberi amaran mengenai akibat yang tidak diingini jika peralatan yang disediakan menjadi lebih daripada tempat pembaikan dan penyelenggaraan. Sementara itu, Panglima Tertinggi Pertahanan Pasifik Amerika Syarikat Laksmana Huntington Hadisti mengunjungi Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad di Kementerian Dalam Negeri. Laksmana Hadisti diiringi Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Hashim Muhammad Ali dan pegawai-pegawai kanan tentera. Laksmana Hadisti yang dalam rangka lawatan 3 hari ke negara ini berbincang selama 30 minit dengan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir. Beliau mengetuai rombongan 7 pegawai tingginya dalam lawatan ini. Laksamana Hadisti ialah pemerintah kanan Tentera Laut Amerika Syarikat di kawasan Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Pemerintahannya merangkumi kawasan pantai barat Amerika Syarikat hingga ke pantai timur Afrika dan dari Arktik ke Antartik. Beliau dijangka berlepas ke Singapura Ahad ini. Penerbangan Malaysia MAS dijangka menaikkan kadar tambang bagi jemaah haji musim depan. Bagaimanapun, Lembaga Urusan dan Tabung Haji memberi jaminan kenaikan itu tidak mengubah bayaran RM5,500 yang ditetapkan baru-baru ini. Pengerusi Tabung Haji Datuk Haji Hanafiah Ahmad berkata kadar baru tambang itu akan ditentukan selewat-lewatnya sebulan sebelum musim haji tahun depan.
Bagaimanapun, Datuk Haji Hanafiah memberi jaminan kenaikan itu tidak melebihi RM5,500 seperti yang diumumkan. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar bersama dengan Penerbangan Malaysia atau MAS. Jumlah kenaikan hanya diputuskan setelah tabung haji, MAS dan Jabatan Perdana Menteri membincangkannya dengan terperinci. Kebajikan jemaah haji sentiasa diambil kira dalam membuat keputusan mengenai perkara itu. Kenaikan nilai mata wang rial Arab Saudi dan dolar Amerika adalah di antara sebab bayaran urusan terpaksa dinaikkan. Sementara itu, Pengarah Urusan MAS Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, pesawat DC-10 bersama 380 jemaah haji yang terkandas di Dubai Ahad lalu tidak melakukan pendaratan kecemasan. Pesawat itu hanya melakukan pendaratan keselamatan biasa seperti dilakukan oleh mana-mana pesawat. Kerana tidak ada aturan cemas yang dipakai pada masa itu, cuma penumpang-penumpang diberitahu keadaan yang sebenar, iaitu oleh kerana ada masalah teknikal sedikit tentang enjin, terpaksalah kita singgah di Dubai. Jadi dari segi keselamatan tidak perlu kita ada keraguan apa-apa. Pesawat terbabit terpaksa mendarat di Dubai ketika dalam perjalanan dari Jeddah ke Johor Bahru kerana satu daripada 3 enjinnya mengalami kerosakan. Pesawat berkenaan kepunyaan World Airways Amerika Syarikat disewa oleh MAS bagi mengangkut jemaah haji. TV3 sekali lagi menganjurkan ABU Golden Card World Song Festival. Malam esok, saudara akan mengetahui siapakah wakil Malaysia. Saudara kita bersama Mahathir Lokman di Pusat Dagangan Dunia Putra untuk mengetahui perkembangan raptai penuh acara itu. Terima kasih Razak di studio, dan saya sekarang berada di Dewan Tun Hussein On di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur, di mana raptai penuh acara Pesta Lagu Sedunia, Golden Kite dan ABU sedang berlangsung. Dan saudara, pusingan akhir untuk memilih wakil Malaysia ke pertandingan lagu Gilang Gemilang ini akan disiarkan secara terus-menerus sebaik sahaja selepas berita bahasa Malaysia malam esok. Dan juga malam esok, 2 pengacara yang tak asing lagi, Andy Lala dan Nur Kumalansari akan mengacarakan majlis. Kita saksikan sedikit sebanyak petikan daripada acara raptai penuh malam ini. Dipersilakan Andy. Ya, kita teruskan. Ini dia lagu dan lirik yang dihasilkan oleh Matthias Gomez, disampaikan oleh Jalil Ibrahim dan Liza Aziz, berjudul Pelangi Jiwaku. Menahan emosiku dari tertitis embun mataku. Walau ku berjauhan, namun tetap kesunyian. Wajahmu terkenang, potretmu terukir di hati yang sepi. Bagai geresan ombak, ku mengalir cinta. Pelangi mewarnakan awan biru, kau bawa sinaran pelangi jiwaku. Nampaknya kita akan menyaksikan siapa yang akan mewakili negara ke lagu Pesta Dunia Sedunia, Golden Kite dan Abu pada 1 Oktober depan. Saksikan bersama malam esok selepas berita bahasa Malaysia. Dan sekarang kita kembali ke studio.
Kilang membuat mesin jahit yang dijangka dapat menghasilkan barangan ekspor bernilai 42 juta ringgit akan didirikan di negara ini. Kilang itu juga dijangka dapat memberi pekerjaan kepada 500 rakyat tempatan apabila beroperasi sepenuhnya. Pagi tadi perjanjian mengenainya ditandatangani antara Berjaya Corporation dengan Singa Swing Machine di ibu negara. Berjaya Corporation diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Encik Vincent Tan, sementara Singa Swing Machine oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Encik James Ting. Encik Vincent Tan berkata kilang itu dikenali Singa Manufacturing Malaysia Sendirian Berhad. Berjaya Corporation menguasai 40% sahamnya. Buat permulaan, modal berbayar ialah 16 juta ringgit dengan pelaburan 50 juta ringgit lagi dalam tempoh 18 bulan selepas didirikan. Bagaimanapun lokasi kilang masih dalam proses rundingan dengan beberapa pihak. Singa Manufacturing itu ialah kilang pertama seumpamanya di Malaysia dan di rantau Asia Tenggara. Kerja-kerja mendirikan kilang itu dijangka bermula bulan depan. Keupayaan maksimumnya mengeluarkan mesin jahit ialah 200,000 unit setahun. Lembaga Elektrik Negara atau LLN dan Sapura Holdings menandatangani kontrak rekaan dan pembekalan komputer untuk sistem kawalan rangkaian bekalan elektrik. Sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition itu ialah untuk pusat kawalan LLN di Papan, Perak. Ia adalah ciptaan tempatan pertama oleh Sapura untuk LLN. Kontrak SCADA ini ditandatangani oleh pengurus besar LLN Tan Sri Muhammad Jalaluddin Zainuddin dengan pengurus eksekutif Sapura Holdings Tan Sri Syamsuddin Abdul Kadir. Kajian untuk projek yang berharga lebih setengah juta ringgit ini dimulakan sejak 2 tahun lalu dan dijangka siap Mac tahun depan. Sistem SCADA ini menghubungi secara terus ke pusat kawalan dengan menggunakan saluran radio. Ia juga mampu mengawal dan mengumpul maklumat daripada komputer pribadi hinggalah untuk stesen jana kuasa. Projek ini adalah hasil kerjasama di antara Sapura dan Institut Elektronik Mikro Malaysia atau MIMOS. Laporan saham, sokongan belian yang berterusan di kalangan saham murah dan sederhana meningkatkan harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur atau BSKL. Petunjuk Wall Street yang tidak menggalakkan bagaimanapun gagal mempengaruhi sentimen pasaran tempatan. Harga saham meningkat sebaik pasaran dibuka. Berikut 10 saham paling cergas. Kumpulan B. Dan untuk mengikuti perkembangan terbaru, kita bersama-sama akan pengulas Amin Maher. Silakan Amin. Matthias memiliki syarikat rakamannya sendiri. Apabila pasukan Rusia berjaya membuat jaringan di minit yang ke-10, separuh masa yang pertama menerusi Andrei Novoselny. Dan kedudukan ketika ini masih lagi kekal dengan 1-0 setelah permainan separuh masa yang pertama masuk ke minit yang ke-24. Dan terlebih dulu sebelum ini, iaitu pada pukul 6 petang tadi, di mana pasukan Spanyol telah berjaya menumpaskan pasukan Amerika Syarikat dengan 1-0. Pada pukul 4 petang pula, pasukan Pakistan mendapat tentangan yang hebat dari Korea Selatan apabila pasukan Pakistan hanya mampu mencapai kemenangan dengan kelebihan 1 gol, iaitu 4-3. Sekarang kita perhatikan ke perlawanan ini, iaitu pertemuan di antara pasukan Rusia yang berbaju putih menghadapi pasukan England yang berbaju merah. Cuba melakukan serangan sekarang ini masuk dalam kawasan D, tapi dapat dikawal semula oleh Jasbinder Russell Gracia, iaitu ketua pasukan bagi England, di mana pasukan England sebelum ini telah pun tumpas kepada pasukan Pakistan dengan 0-2 dalam perlawanan yang pertamanya, dan ini adalah perlawanan yang kedua bagi pasukan England. Rusia pula yang berbaju putih ini telah berjaya mencapai kemenangan yang pertama ketika menumpaskan pasukan Amerika Syarikat dengan 3-1. Dan kita perhatikan sekarang ini, iaitu permainan di antara pasukan
Rusia dengan pasukan England yang ketika ini sedang mengatur serangan dari sebelah kanan. Pergerakan tadi telah dapat disikat oleh pertahanan pasukan Rusia. England sekali lagi, Mark Kirkland terpaksa menolak kepada rakannya di bawah, Jaspindah. Jason, tapi permainan yang cemerlang ditunjukkan oleh ketua pasukan Rusia tadi, yaitu pemain nombor 16, Mikhail. Mencari arah untuk melakukan serangan, tapi hantaran begitu kuat memberikan tolakan ke dalam bagi pasukan England. Jagdir memberikan kepada rakannya tadi dan dihalang di situ oleh pertahanan Rusia, yaitu Mikhail. Kad kuning diberikan kepada pemain Rusia. Dan inilah kad kuning yang pertama pertemuan di antara Rusia dengan pasukan England. Yuri tadi telah diberikan kad kuning. Rusia masih lagi membuat hantaran-hantaran yang kurang cermat. Pemain USSR nombor 5 Yuri Pisarev. Dan sekarang tolakan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Rusia. Player nombor 5 USSR yellow card 27. Russell telah dikawal dengan begitu ketat sekali oleh pemain Rusia dan akhirnya mendapat pukulan percuma. Pantas saja diambil ketika ini. Satu stiko yang baik juga dilakukan atau ditunjukkan oleh Chris Meyer sebentar tadi, memberikan pukulan sudut panjang dan terselamat pintu gol pasukan Rusia. Kedudukan masih kekal dengan pasukan Rusia sedang mendahului pasukan England dengan 1-0 dan permainan dalam separuh masa yang pertama masuk ke minit yang ke-28 ketika ini. Tolakan ke dalam akan dilakukan oleh Oleg. Bagi peminat-peminat hoki di tanah air, esok ada 3 lagi perlawanan, iaitu pertemuan yang paling penting sekali saya kira, iaitu antara pasukan Malaysia dengan Australia pada pukul 4 petang dan Jerman akan bertemu dengan Argentina serta pasukan Holland akan bertemu dengan pasukan Mesir. Dan saya kira setakat ini dulu laporan dari kami dari Stadium Sultan Azlan Shah di Ipoh, hingga kita bertemu lagi dalam rancangan Sorotan Kejohanan Hoki Remaja Dunia yang keempat malam ini. Dan kembali kepada rakan setugas di studio, Zainal Arifin. Terima kasih Amin. Beberapa babak menarik yang dapat disaksikan dalam perlawanan England menentang Soviet Union, saudara. 10 hari lagi bermulalah Sukan SEA ke-15 dan malam ini kami mulakan laporan menjelang sukan itu. Sebenarnya inilah kali keempat Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, menjadi tuan rumah Sukan SEA. Kali terakhir ialah 1977 dan kali pertama 1965 ketika ia dikenali sebagai Sukan Asia Tenggara atau SEAP Games. Sukan Asia Tenggara 1965 adalah kali ketiga dalam siri sukan ini. Bagaimanapun ia hampir tidak dapat diadakan. Laos yang sepatutnya menganjurkannya menarik diri kerana masalah keuangan. Mujur Malaysia bertindak sebagai penyelamat dan berlangsunglah Sukan SEA ini di Kuala Lumpur dari 14 Disember hingga 21 Disember 1965. 7 negara Burma, Kemboja, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam Selatan termasuk Malaysia bersaing dalam 14 acara. Keseluruhannya Malaysia menduduki tempat kedua di belakang Thailand dengan memenangi 33 pingat emas, 36 perak, 29 gangsa. Thailand meraih 38 emas, 33 perak dan 35 gangsa. Namun Malaysia berjaya melahirkan beberapa olahragawan yang membanggakan.
M. Jagadesan umpamanya memenangi pingat emas dalam acara 100 meter dengan catatan masa terbaru kejohanan 10.5 saat. Dan Krishnan meraih pingat gangsa. Sukan ini juga menyaksikan kehebatan M. Rajamani dalam acara 200 meter. Kepantasan 25.5 saat yang dicatatnya adalah satu rekod baru kejohanan. Asher Victor dan AS Nathan pula meraih pingat emas dan gangsa bagi negara dalam acara 400 meter dengan satu rekod baru 48.0 saat dan 48.1 saat mengatasi peserta negara lain. Mereka mengharumi nama negara. Dan mereka juga telah memberi detik-detik manis untuk rakyat Malaysia, detik-detik yang kita semua tidak akan melupakannya. Dan saudara, kita lihat pula persiapan skuad olahraga negara menjelang 20 Ogos ini. Antara acara yang diramal prospek pingat emas adalah lari jarak sederhana, lari berpagar, lompat kijang, lompat tinggi, lontar peluru, lari jarak jauh dan dalam acara lumba jalan kaki. Pingat emas itu mungkin dirangkap melalui atlet Samson Velaboy, R. Haridas, Josephine Mary, S. Muthia, R. Tanggavelu, Cik Osna Cik Mat, Nur Herman Majid, V. Subramaniam, T. Sivakumar, P. Sidamparam, Nuraisha Ismail, Lee Chiu Ha dan Zaki Sardi dan Sidik Saha dalam acara lompat kijang. Harapan Malaysia dalam acara lari pecut 100 dan 200 meter lelaki pula amat bergantung kepada keupayaan atletnya menandingi Mardi Lestasi dari Indonesia dan Sumit Promna dari Thailand. Begitu juga bagi acara 100 meter dan 200 meter wanita. Sripet Ranjai dari Thailand masih kekal pelari yang disegani dengan catatan masa 11.51 saat. Malaysia juga dikatakan mempunyai harapan besar memenangi pingat emas dalam acara 4x100 meter wanita. Jika ramalan dan keyakinan yang ada menjadi kenyataan, Malaysia pasti merangkul 10 pingat emas. Menjelang sukan itu juga pelbagai syarikat tempatan mengadakan jualan cenderamata. Selangor Pewter mengeluarkan cenderamata berbentuk maskot sukan C, iaitu Johan. Cenderamata ini dijual RM19 setiap satu. Selangor Pewter juga mengeluarkan pin penyemat baju berharga RM5. Sebuah syarikat pengeluar cenderamata juga mengambil kesempatan daripada sukan ini menghasilkan pakaian harian sebagai kenang-kenangan. Mereka menghasilkan baju T, beg sukan, topi, payung, rantai kunci dan pelekat yang dijual antara RM1.50 hingga RM60. Sementara itu, Bank Negara Malaysia turut membabitkan diri. Bank Negara mulai 16 Ogos ini mengeluarkan 3 keping duit shilling peringatan. Ia mengandungi duit shilling RM250 emas, RM15 perak sterling dan RM5 tembaga zinc timah. Logo rasmi Sukan C dengan perkataan Sukan Asia Tenggara ke-15 dan 15 tahun Southeast Asia Games turut diukir di bahagian depan dan belakang duit ini.